Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Dan tidak ketinggalan juga salam Perak Sejahtera 2030. Baik, jadi anda sekali lagi hari ini untuk kali yang ketiga bersama dengan saya, moderator anda Hafiz Roslan untuk program khas Ngopi Kerjaya bersama industri bersempena dengan Karnival Kerjaya dan TVET bersempena dengan Karnival Anak Muda Kamu yang akan berlangsung, sekali lagi saya tegaskan, akan berlangsung pada 16 dan 17 September ini bertempat di Stadium Indra Mulia, Perak. Baik, jadi untuk sesi yang ketiga hari ini, jika sesi yang sebelum ini kita sudah membawakan kepada anda daripada industri teknologi, iaitu syarikat Mari, kemudian kita ada One SOX daripada Telekom Komunikasi punya syarikat. Baik, jadi untuk sesi yang terakhir hari ini, kita akan membawakan kepada anda sebuah yang berkemahiran tinggi di dalam bidang otomotif, iaitu kita bawakan khas kepada anda hari ini Persatuan Pengusaha dan Pemilik Bengkel Bumi Putra Negeri Perak. Jadi saya silakan hari ini untuk bersama dengan saya bagi memperkenalkan diri dan seterusnya pengenalanlah untuk apa yang dilakukan sebenarnya, apa yang di aktiviti persatuan ini. Jadi jemput Cik Tuan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua dan terima kasih kepada Cik Hafiz hari ini sama pasak program Aspirasi Anak Perak dan program Karnival Kerjaya yang mungkin kita akan laksanakan. Jadi yang pertama saya Ismail bin Ahmad selaku pengerusi Persatuan Pemilik dan Pengusaha dan Pemilik Bengkel Otomotif Negeri Perak. Jadi hari ini terima kasih kerana menjemput. Kami persatuan ditubuhkan pada 2016. Jadi bergerak di bawah satu pertubuhan persatuan. Semua di bawah ahli-ahlinya adalah bengkel otomotif yang daripada kenderaan ringan hingga kenderaan berat lah, termasuklah motosikal. Jadi kita adakan persatuan ini kita lebih kepada memberi manfaat, peluang-peluang kerjaya, peluang-peluang perniagaan, pembangunan usahawan dan pelbagainya lah yang daripada persatuan itu sendiri. Terima kasih. Okey, jadi setakat hari ini selama penubuhan persatuan ini dah berapa ramai pekerja yang dah diserap masuk? Okey. Pun dah berjaya dibantu oleh persatuan. Jaya dibantu. Pertama kali alhamdulillah kita sebenarnya program temu duga kerja ni kita selalu juga buatlah, bukanlah selalu sangat tapi beberapa kali yang telah kita anjurkan yang kita sendiri dan banyaknya kita kolaborasi dengan PASAK sendirilah, Pusat Aspirasi Anak Perak, yang kita anggarkan kalau kita punya bengkel seluruh negeri Perak ni 12 daerah seluruh negeri Perak, kira-kira pekerja yang dah kita ambil lebih kurang dalam 500 macam tu lah, 500 pekerja ataupun lebih plus tu mungkin yang kita tak dapat rekod tu lah kan. Jadi satu jumlah yang agak banyak lah sebenarnya untuk pekerja yang dah dibantu. Okey, jadi untuk Karnival Kerjaya yang akan datang, yang akan berlangsung minggu hadapan ni, adakah ini Karnival Kerjaya besar yang pertama disertai oleh Persatuan Bengkel ni ataupun sudah beberapa kali menyertai sebenarnya? Okey, kalau dengan PASAK ni sendiri kali ni kali ke-3. Keempat je yang first dulu dekat Ipoh juga. Jadi yang last tu dekat kemarin ni dekat Manjung. Jadi banyak jugalah yang kita join dan harapannya ramai adalah di bahagian-bahagian yang mungkin kita boleh lebar luas lagi lah. Manfaat otomotif ni luas kan, bukan setakat pemen saja, keraninya semualah yang keterlibatan dalam bengkel otomotif ni kita perlukanlah tenaga kerja. Okey, jadi dari yang luas tu, tawaran pekerjaan yang akan dibawa untuk Karnival Kerjaya nanti, apa peluang pekerjaan yang ada? Peluang pekerjaan yang ditawarkan oleh Persatuan Bengkel. Okey, seperti mana yang kita senaraikan dalam iklan-iklan yang untuk Karnival Kerjaya yang kita akan adakan ni, terutamanya kalau sebut tentang otomotif ni orang lebih nampak bengkel kan. Jadi betul lah tu, bengkel ni dah terutamanya kita perlukan pomen, tireman, sebab kita pun ada kedai tayar dan bengkel-bengkel yang di bawah kita ni hampir 200 bengkel di Perak yang ada ahli keahlian di dalam persatuan. Jadi semua bidang-bidang tadi adalah termasuk
bengkel aircon, tayar, cat, wiring, semualah. Jadi yang berkaitan otomotif. Jadi yang kita akan adakan terbuka peluang-peluang pekerjaan ni, antaranya tadi yang saya sebut, mekanik, tireman, kerani kan. Jadi mekanik itu ada kenderaan berat hingga kenderaan ringan lah. Motosikal pun, kemahiran dari segi motosikal pun kita perlukan. Jadi digital marketing pun sangat kita perlukan lah sekarang kan. Sebab teknologi yang mungkin kita kena menerajui selepas ni. Ketuk cat, aircon, wiring, wireman tu kita perlukan. Itulah. Jadi baik untuk jawatan seperti mekanik. Adakah mekanik untuk kenderaan ringan motosikal saja ataupun kenderaan berat seperti kereta gitu? Dan kalau boleh kongsikan, adakah orang yang tak ada pengalaman boleh masuk juga ataupun pengalaman itu perlu? Okey. Kita dalam persatuan ni memang kita dah dah adakan meeting atau perbincangan dengan ahli-ahli persatuan itu sendiri. Jadi ahli persatuan tu sedia menyediakan peluang-peluang pekerjaan ni bukan setakat yang berkemahiran sebenarnya. Tapi yang kadang-kadang orang yang tak ada kemahiran pun, kalau dia sungguh-sungguh, kalau dia betul-betul nak minat dalam bidang ni, kita buka peluang tu. Mungkin dia boleh duduk di dalam posisi belajar sambil bekerja, ataupun dia terus bekerja dengan kemahiran yang dia ada tu, kita letaklah di position yang mana sesuai dengan dia, dengan kadar gaji pun mengikut inilah kemahiran yang dia ada tu kan. Jadi insyaAllah kita akan buka lah, bukan setakat yang berkemahiran saja, yang tak berkemahiran juga kita akan meneliti dan tengok permohonan tersebut. Dan untuk individu yang macam ada sedikit kelebihan, dia orang ada macam SKM, Sijil Kemahiran Malaysia tahap 2 ke tahap 3, mungkin boleh jadi satu nilai tambah. Kan? Jadi untuk SKM ni memang dah kerajaan memang dah menyasarkan ataupun dah menganjurkan kita ni memang kena bengkel yang ada pekerja-pekerja yang ada pengiktirafan tadilah Sijil Kemahiran Malaysia kan, SKM kan. Jadi semua kena pamerkan tu dekat bengkel-bengkel masing-masing, kena pamerkan pekerja-pekerja yang ada Sijil Kemahiran. Jadi kalau macam yang saya sebut tadi, kalau yang ada SKM, baiklah dia boleh masuk ke satu posisi dia bekerja sebagai pekerja lah kan. Tapi kalau dia belum ada, mungkin kita ambil dia sebagai praktikal ataupun tadilah bekerja sambil belajar kan, belajar. Jadi kat situ kita sediakan road to SKM tu kan, di platform ataupun laluan untuk ambil SKM tu kita akan sediakan, insyaAllah. Baik. Jadi tadi Tuan ada cakap tentang bengkel-bengkel di seluruh negeri Perak ni bernaung di bawah persatuan ni kan. Okay, jadi boleh Tuan beritahu lokasi di setiap daerah tu, berapa agaknya anggaran bengkel-bengkel yang ada di setiap daerah? Okey, jadi alhamdulillah, jadi bengkel-bengkel yang bukanlah semua dalam Perak ni sebenarnya banyak. Kalau kita sesarkan dalam Perak ni lingkungan 4,000 ke 5,000 keseluruhan, bukan termasuk Bumi Putra, bengkel yang ada di Perak ni. Tapi kenderaan tu sebenarnya banyak kan. Jadi benda ni juga di dalam negeri Perak ada 12 daerah, dan keseluruhannya daerah-daerah tu kita adalah wakil-wakil ataupun ahli bengkel-bengkel yang ada di seluruh tempat daerah tu. Lingkungan bengkelnya lebih kurang 200 bengkel lah. Yang setiap daerah tu ada wakil bengkel tu, insyaAllah kalau setiap daerah tu kita ada menyediakan, adalah wakil-wakil kita. Okey, jadi bila kita di bengkel ni kita tahulah kasar, lasak kan, betul lah nak kata. Okey, jadi macam mana Tuan tengok pekerja-pekerja yang macam baru-baru ni ada kata datang interview tapi tak boleh guna hitam lah, itulah ni. Macam mana Tuan rasa nak menyesuaikan diri dengan industri yang macam ni? Okey, sebenarnya bengkel ni dia pun kita ke arah smart work dah lah kan, bukan macam dulu kan bengkel yang tak ada sistem. Kebanyakan dah nak ke arah ada sistem lah. Yang sistem maknanya kedainya tu bersih, kedainya tu lengkap, kedainya tu semua. Kita pun sekarang banyak kursus ataupun taklimat yang kita berikan kepada ahli-ahli persatuan ataupun bengkel-bengkel itu sendiri, penyediaan kelengkapan ataupun keselesaan kepada
inilah kepada pelanggan kan. Jadi kasar yang sebut tentang kasar tadi tu bukan sebenarnya pemain ni, mekanik ni bukan lelaki saja tau. Ramai Bukan lah. Jadi macam saya pun ada pernah yang sampai 3-4 orang pemain semua, dan ada yang boleh overhaul pun boleh di antara perempuan tu kan. Ada yang minat sebenarnya. Cuma mungkin kita tak bagi peluang-peluang sebelum ni, tapi kami Negeri Perak, Persatuan Pemilik Usahawan Negeri Perak, kita memang buka luas ni untuk, bukan untuk lelaki saja, untuk perempuan, sebab kita ada, ialah macam kita letakkan pekerja ni bukan setakat dia terus bekerja, nanti dia akan step-step duduk di kedudukan naik pangkat lah, kan. Jadi kita boleh tengok kesesuaian dia lah. Kalau yang tak suka pegang kotor tu kan, kita letak di posisi mana yang dia sesuai, tapi ikut kemahiran dia lah kan. Okay. Ya, itu untuk mungkin yang berminat tapi dari kalangan normal. Macam mana kalau budak dari golongan orang kelainan upaya, adakah ruang ataupun sesuai kalau nak terlibat dalam industri otomotif? Okey, macam saya sebut tadi lah, ada yang OKU lah kita sebut kan, orang kurang upaya dari segi macam-macam. Orang kurang upaya ni bukan satu posisi kan, kadang-kadang ada yang berkebolehan, kadang-kadang dia boleh editing tu kat apa? Edit untuk digital punya yang sekarang ni kan. Memang kita okey, kita memang terima sangat. Tengok kesesuaian dia lah. Tapi kalau dia pun jalan pun tak mampu, kadang-kadang takkan kita nak letak di mekanik kan. Dia menyusahkan dia, kita kesian lah pula kat dia kan. Jadi insyaAllah kita boleh tengok di posisi mana yang dia mohon tu, dan kita boleh pertimbangkan insyaAllah. Baik, jadi sebelum ni saya adalah membaca di akhbar yang tulis kita ni ataupun satu-satu bengkel dan juga orang-orang usahawan yang terlibat dalam bengkel ni, usaha bengkel ni kata kita ni kekurangan tenaga mahir dalam otomotif. Jadi itu menyebabkan mereka agak struggle nak cari pekerja tu kan. Jadi lambatlah bila customer hantar kereta banyak kan, pekerja tak ramai. Jadi macam mana Tuan lihat situasi? Okey, memang kajian yang mungkin kita sedikit ada buat kajian lah tentang tu kan. Kalau kita berjalan merata bengkel-bengkel ni, jumpa ahli-ahli ataupun kawan-kawan daripada kita juga bidang yang sama, memang kita nampak memang masalah manpower dari segi kemahiran, ataupun ada yang tak ada kemahiran pula kan. Bila nak yang kemahiran susah, sedangkan kita sendiri nampak susah dapat dah orang ni ramai tak ada kerja kan. Tapi bila kita buka peluang tu agak dalam bidang ni lah mungkin. Jadi sebenarnya bidang ni kita persatuan nak menganjurkan ataupun nak mengajak, sebenarnya ni adalah peluang. Peluangnya bukan kita ni hanya bekerja kan, nanti akan ada step-step sampai dia orang ni boleh maju kan dengan bidang ni. Sebab kenderaan kita sedia maklum bukan semakin kurang kan, dah jadi kalau kita populasi satu rumah dah jadi 3 kenderaan kan. Dalam di Perak 2 juta lebih penduduknya, jadi kenderaan tu macam mana? Bengkel baru 5,000 kan contoh. Kalau kita nak buat kiraan kan. Jadi yang itulah yang kita nampak. Jadi kalau boleh satuan ni nak bantu dia orang ni daripada bawah sampailah berkemampuan untuk buka bengkel sendiri. Macam tu lah kan. Jadi usahawan. Ya betul. Okay, jadi berkenaan dengan tawaran-tawaran kerja yang ditawar untuk kaliber nantilah. Jadi ada tak Tuan boleh kongsikan kaitan dengan kadar gaji yang ditawarkan, ataupun mungkin benefit manfaat yang boleh dapat lah daripada pekerjaan yang ditawarkan. Okey. Jadi kadar gaji. Kadar gaji kita ikut standard yang dianjurkan ataupun ketetapan yang dah ada, minimal 1,500 tu. Lepas tu kita tengok dia punya kelayakan dia lah. Dia ada pengalaman, dia ada berkebolehan tinggi, berkemahiran tinggi, takkan dia nak dapat gaji yang banyak tu kan. Ada kemahiran tu bantu. Bantu. Jadi sistem komisen ataupun sistem kalau sebut tentang perniagaan ni satu benda yang baik. Perniagaan ni baik. Tapi kalau dengan kerja kita takkan kita nak kata tak baik kan. Jadi konsep perniagaan tu juga kita akan terapkan kepada pekerja tu. Kalau dia teringin meniaga, sebenarnya dalam masa dia bekerja ni dia juga adalah meniaga. Meniaga dia macam mana tadi yang kita sebut tadi tentang konsep perniagaan yang kita letakkan kepada diri dia. Kalau dia buat lebih dapat,
lebih. Kalau dia buat kurang, takkanlah dia nak dapat lebih kan. Sebab konsep orang yang meniaga tu macam tu. Kalau kita usahakan dapat lebih, kita akan merasa lah kan. Jadi itu yang kita letakkan kepada kerja. Dan sebenarnya dia orang kalau guna sistem tu dengan cantik, no limit sebenarnya pendapatan ni lah. Dia nak banyak mana dia boleh create sendiri lah. Itulah sedikit. Okey, jadi kalau waktu bekerja pula, macam mana tu untuk yang tawaran kerja yang ditawarkan? Okey, waktu kerja mereka. Waktu kerja ni standard juga tu. Cuma kalau lebih tu okey lah. Kalau okey lah, 7 jam ke 8 jam tu waktu rehat dan bekerja tu memang yang tu yang telah ditetapkan kan. Jadi kita tak boleh inilah benda tu kan. Kalau lebih tu sebagai overtime. Dalam sehari tu ada cuti sehari lah. Seminggu tu ada cuti ya. Okey, jadi kita sedia maklum yang mereka ni yang akan nanti bakal ditawarkan jawatan ni, mereka akan ditempatkan di bengkel-bengkel yang di sekitar negeri Perak ni lah. Jadi adakah mereka akan diletakkan secara pengurusan yang pilih atau mereka boleh pilih nak duduk di mana-mana bengkel tu? Kawasan yang mereka nak. Yalah, kadang-kadang kita pun tak boleh tak boleh tengok juga dengan di mana lokasi alamat dia orang tu kan. Kadang dia orang minta temu tu, dia orang letak apa tu, dia orang punya tempat duduk kan, tempat tinggal kan. Tapi kadang-kadang lepas duduk di Luntan, lepas nak kerja di tu, dia kena rimak lah dekat permohonan tu. Nanti masa Carnival Kerjaya tu berlangsung, di borang tu ada lah. Di borang tu di mana nak bekerja tu dia letakkan lah posisi di daerah mana yang dia. Kalau sekarang kalau dia orang tak letak, kita hanya letak di 12 daerah tu. Kita tengok kalau Tok Intan, kita mestilah kita cari bengkel yang di Tok Intan untuk letakkan dia orang. Tapi kalau dia orang ada mention untuk letakkan kat mana tu, kita akan cuba ikutlah seperti mana yang permintaan. Okay. Adakah ikut kekosongan juga ataupun memang pasti dapat lah kalau minta dekat selalunya pasal kita dah survey, kebanyakan perlukan. Perlukan. Okay, jadi untuk pekerjaan yang ditawarkan ni, ada tak potensi untuk peningkatan kejayaan? Macam yang kita bincang tadi. Potensi ya? Potensi untuk peningkatan kejayaan. Maksudnya dia bekerja tu? Dari bawah. Okey. Tu ada tak boleh naik. Okey. Sebenarnya yang itu menjadi satu agenda persatuan yang besar juga. Cita-cita besar. Cita-cita besar ni kita sebenarnya pembangunan anak-anak negeri Perak sebenarnya. Kita banyak nak bagi sebenarnya manfaat ni, peluang ni sebenarnya kita nak mengangkat anak-anak Perak. Kan? Bukan setakat kita nak ajak dia orang lajang kita dan kita hanya syok-syok nak bagi dia orang ilmu. Sebenarnya kalau kita tengok dalam bidang ekonomi ataupun dalam bidang otomotif ni sendiri, memang tak larat nak cari duit pun sebenarnya. Dia kalau kena gaya, kena cara dia kan. Jadi ini adalah peluang yang baik lah. Jadi bila dia orang bekerja dengan kita, memang kita pun ada sebenarnya ada step ataupun ada laluan lah. Sehingga kan bila sebut tentang membina kerjaya ni, pembangunan usahawan ni, memang dia orang ni daripada asalnya tak tahu apa, ada sedikit rasa minat, dia orang main kerja dengan kita. Jadi main kerja dengan kita build up kemahiran tadi, daripada kemahiran rendah kepada kemahiran tinggi. Daripada dia orang main kat kita gaji sikit, kita boleh jadi banyak kan pendapatan kan. Kalau dia orang pindah ke duduk di mana pun, dia orang boleh cari kerja dengan berkemahiran tinggi tadi, dia orang akan ada grade gaji yang tinggi. Lepas tu satu step lagi, daripada kalau dia orang kekal sendiri dengan bengkel kita, dia orang boleh bekerja di bahagian operation dulu contohnya, nanti akan naik kepada advisor, mungkin supervisor, nanti mungkin boleh pergi ke assistant manager dan kemudian dia boleh jadi manager, dan kemudiannya mungkin boleh kita buat franchise yang tempat lain. Kita buka satu bengkel, kita bagi dia atas nama kita, sebab dia contoh dia selalunya nak bermula melangkah tu dia tak ada modal, tak ada apa kan. Mungkin kita boleh pakai nama kita dulu, dia buat dan ada persen untuk kita penama syarikat tadi kan. Kemudian dia orang ada satu step yang sehingga kan mereka ni boleh meniaga sendiri lah. Dia ada keupayaan, boleh
bisnes sendiri. Itu harapan kita sebenarnya. Nak lebar luas lagi lah perniagaan otomotif ni. Harapannya mudah-mudahan dengan peluang yang kita bagi ni, Carnival Kerjaya ni bukan setakat kerjaya, tetapi nak membina usahawan, mengangkat usahawan negeri Perak, insyaAllah. Bidang otomotif lah. Dalam bidang otomotif lah khususnya, sebab nampak bidang otomotif ni ada potensi yang besar. Ya, betul. Kalau betul cara dia. Betul caranya. Diharapkan. Okey, baik. Jadi saya difahamkan yang pihak bengkel dia terlibat untuk Carnival TVET nanti. Okey. Yang tempat di Arena Badminton. Jadi apa yang akan dipamerkan di sana nanti oleh pihak bengkel? Alright. Dari tiada dua, satu Carnival Kerjaya, satu lagi TVET lah. Carnival TVET. TVET tu kita akan sediakan dalam Carnival Kerjaya tu, kita sediakan untuk sesi temu duga. Kita mungkin akan sediakan berapa meja tu kan, yang tu, ruangan tu. Kemudian satu lagi Carnival TVET tu kita sediakan pameran lah. Pameran. Di antaranya pameran tu motor lah. Motor yang kita letak itu Superbike. Mungkin adalah yang lebih kurang 2 buah motosikal. Dan adalah apa tu untuk kita letakkan enjin saja ataupun sekali motor motor lah. Motor. Sebab konsep otomotif tadi kan letak itu lah. Okey, jadi juga ada pameran minyak pelincir yang mungkin boleh di situ ada. Sebenarnya kita nak bina satu rangkaian. Dia banyaklah kalau sebut otomotif ni, bukan setakat bekerja, bisnes, rangkaian trading, dan banyaklah yang kita boleh channelkan supaya manfaat tu lebih luas, dan inilah atas apa hajat yang kita nak pamerkan tadi kan. Jadi dekat Carnival TVET nanti betul ada tak apa-apa yang pihak persatuan bagi untuk orang yang datang ke situ, macam voucher ke, tukar minyak hitam free ke? Mana tahu Okey, kita dah sepakat dalam ahli-ahli persatuan, kita sediakan nanti kupon untuk diskaun RM20 untuk servis minyak hitam. Kalau servis 100 jadi tinggal 80. Macam itulah. Yang tu nanti boleh ramai-ramai datang untuk kita edarkan je lah. Secara percuma, tak payah teka-teki ke apa-apa untuk dapatkan tu, kita buat edaran macam tu je lah. Dia ada kuota ke? Berapa banyak yang disediakan? Mungkin seberapa banyak yang kita banyak yang kita mampu. InsyaAllah. Okey, baik. Saya rasa setakat ini penonton-penonton di Facebook Live yang kita bersama langsung hari ini dah nampak lah dan dah dapat gambaran jelas sedikit sebanyak tentang apa sebenarnya dilakukan oleh Persatuan Bengkel, Persatuan Pengusaha dan Pemilik Bengkel Mitra Negeri Perak ni. Misi, visi, matlamat dan tujuan penubuhan bengkel ini kita dapat lihat tadi untuk memantapkan lagi industri otomotif lah, dan bukan setakat kerjaya saja, kita nak pastikan yang mereka ni pergi ke peringkat yang seterusnya, jadi usahawan, dan seterusnya buka peluang pekerjaan pula untuk orang lain dan meningkatkan taraf masyarakat setempat. Okey, jadi usaha segini kita kena sokong. Jadi untuk anda-anda yang di luar sana, datanglah. Siapa yang sedang mencari pekerjaan itu dan anda jika ada kemahiran dalam bidang otomotif ini, mari datang untuk ketemu juga nanti pada minggu hadapan bersama dengan Persatuan Bengkel. Okey, jadi tuan, nampaknya kita pun sudah kata masa kecederaan lah, dah ujung-ujung rancangan ni. Jadi mungkin ada kata-kata akhir daripada tuan untuk mengajak mencari kerja kat luar ni untuk datang ke Carnival Kerjaya nanti. Okey, terima kasih kepada Cik Hafiz. Jadi alhamdulillah, kata-kata akhir ni sampai kepada penghujung, kita mengajaklah semua anak-anak negeri Perak, jom kita datang ke Carnival Kerjaya yang kita akan adakan di Stadium Ipoh. Jadi datang ramai-ramai, tak perlu tunggu ada kemahiran yang tinggi. Jadi yang tak ada kemahiran, yang berkeinginan rasa nak teringin dalam bidang otomotif ni, minat, ada yang motor ataupun mak rempit yang juga minat dalam bidang-bidang ni, jangan kita rugikan ilmu-ilmu yang kita ada. Jadi kita bina satu
kewangan ataupun kita bina satu pengalaman yang dapat membina kerjaya kita kan, membina kerjaya sehingga kan kita boleh berdaya saing dan menjadi seorang yang berjaya dalam dalam pencapaian yang mana kita minat pada hari ini kan. Jadi kami Persatuan Cakna, Persatuan Pemilik Bengkel Usahawan Bumi Putera Perak mengajak keseluruhannya, terutamanya negeri Perak, mengambil peluang dalam program yang kita akan anjurkan pada 16 dan 17 bulan ini. Okay, terima kasih. Itu je. Okey, baik. Jadi kepada anda yang di luar sana, yang mendengar dan juga yang ada di luar, jangan ketinggalan. Anda berpeluang untuk jadi sebahagian daripada Persatuan Bengkel ini. Jadi salurkan minat anda dan kemahiran anda itu di tempat yang betul. Baik, jadi terima kasih. Terima kasih Okay, banyak-banyak terima saya kasih. ucapkan kepada Baik. Tuan atas kesudian untuk menghadiri program Borak Santai kita pada petang ini. Okay. Jadi saya ucapkan terima kasih, dan untuk anda semua yang di luar sana. Baik, untuk hari ini dah kali ketiga saya ingatkan kepada anda, jangan lupa pada minggu hadapan 16 dan 17 September kita ada Karnival Kejaya dan TVET bersama dengan Karnival Anak Muda yang bertempat di Stadium Indra Mulia dan juga Arena Badminton Perak 9 pagi sampai 5 petang. Jadi terima kasih. Semoga kita jumpa dan jumpa lagi esok pada waktu yang sama 10 pagi bersama saya lagi Hafir Roslan. Selamat tinggal. Bye bye. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih.